Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia, pagi Jumaat pada hari ini kita jumpa lagi program tuition online Polis Mengaji untuk 26 Jun 2020 Jumaat jam 10 pagi untuk fasa yang ke-6. Hari ini kita bersiaran langsung terus dari Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk program Matematik Sekolah Rendah khasnya untuk tahun 4 pada hari ini, dan juga terbuka lah untuk semua murid tahun 4 ke tahun 5 ke tahun 6 untuk kita sama-sama tuition online untuk matematik pada pagi ini. Program ini seperti mana yang telah dimaklumkan, program ini adalah dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Alhamdulillah, kita akan tengok matematik tahun 4 khasnya, dan cikgu berharap anak-anak yang bersama cikgu pada pagi ini, cikgu berharap semua berada dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera pada pagi yang bahagia, ini sejuk, dan kita sama-samalah bersedia. Cikgu berharap anak-anak yang berada di depan cikgu di luar sana bersedia dengan alat-alat tulis, buku catatan. Sebab bila kita tengok, kita catat semua apa yang kita belajar, kita lukis, kita catat. Dan perkara yang utama, kalau boleh letak buku teks matematik sama di hadapan anak-anak untuk kita sama belajar. Hari ini ialah topik ruang untuk kemahiran perimeter dan luas, iaitu mencari perimeter dan mencari luas. Dua tu saja pagi ini kita belajar untuk mencari perimeter dan luas. Cikgu nak semua murid-murid, kalau boleh yang ada di depan cikgu, khasnya murid tahun 4 lah, yang untuk kita sama-sama belajar. Dan tahun 5, tahun 6 ulang kaji, tahun 1, tahun 2, tahun 3 pun boleh, semua boleh untuk kita sama-sama mengulang kaji program kita pada pagi ini, tu program Polis Mengaji tuition online ni lah. Baik, kita tengok apa itu perimeter. Apa itu perimeter no? Perimeter tu ialah kita nak mengukur keliling ataupun panjang keliling suatu objek. Panjang keliling suatu objek, kawasan atau rajah, seperti segi 4, segi 3 dan gabungan bentuk-bentuk lah. Maksudnya kita nak kira keliling dia. Itu maksudnya perimeter. Perimeter ni daripada perkataan mana? Perimeter ni adalah dari perkataan Greek dahulunya. Peri itu maksudnya keliling, meter tu hitung. Jadi kita menghitung keliling. Itu maksudnya perimeter. Kita ukur keliling. Keliling bilik ke, keliling buku ke, kita nak mengukur keliling wang kertas ke, itu kita nak kira keliling. Dalam kita nak kira, kita kira keliling dia. Itu maksudnya perimeter. InsyaAllah hari ini kita nak cuba belajar untuk mengenal pasti apa itu perimeter,
dan apa itu mengira luas. Mudah-mudah saja. Jadi dengan cikgu berharap anak-anak yang ada di depan cikgu ni sama-sama lah di luar sana untuk mengulang kaji, dan pada tahun 4 sekarang ni kita belajar di topik ruang, insya-Allah. Okey. Perimeter ialah ukuran panjang keliling suatu objek, kawasan atau rajah seperti segi empat, segitiga, gabungan bentuk-bentuk bulatan pun boleh kita kira perimeter. Bulatan tapi kita kira ukur lilik namanya. Tak apa. Untuk sekolah rendah ni kita ambil kira perimeter bentuk yang mudah-mudah dulu. Okey, kita sama-sama mengulang kaji. Okey. Kalau siapa yang ada buku teks, boleh tengok buku teks muka surat 212. Buku teks muka surat 212, yang ada gambar ni. Gambar untuk mengira perimeter. Ni gambar seorang ibu, dia menggunakan renda untuk nak menjahit keliling sarung bantal. Dia nak, jadi anak dia tanya, ibu, berapa panjang renda yang ibu guna? Itu maksudnya. Jadi macam mana ibu dia nak beritahu anak dia? Okey, kita tengok ini rendanya. Itu sarung bantalnya. Okey, ada 3, sini 1 unit, 2 unit, 3 unit. Lepas tu sini pun ada 3 unit. Kalau kita tengok sini, apa bentuk bantal ini? Apa bentuk sarung bantal ini? Yang kita belajar minggu lepas. Ini ialah bentuk apa? Ya, anak-anak tu ingat. Ini bentuk segi 4 sama. Sebab panjang sisi semuanya sama. 3 unit, 1 unit, 2 unit, 3 unit. Sini pun 1 unit, 2 unit, 3 unit. Semua 3 unit, 3 unit. Ingat lagi, apa nama garis ini? Garis yang atas dengan yang bawah ni. Garis atas dan garis bawah namanya garis selari. Ya, ingat, bagus. Minggu lepas kita dah belajar. Ini garis selari. Kalau garis atas dengan garis tepi ni, kita main garis apa? Serenjang. Ya, garis serenjang. Yang selari dan serenjang, kalau sini kita tengok semuanya sisi sama panjang. Jadi bentuknya segi 4 sama. Berapa panjang renda yang ibunya jahit tersebut? Jadi kita bilanglah 1 unit, 2 unit, 3 unit. Sini 3 unit. Jadi berapa? 6 unit. Sini 3 unit. 9 unit. 3 unit lagi, jadi 12 unit. Okey. Jadi panjang renda itu ialah 12 unit. Jadi 12 unit itulah ialah nama perimeter renda. Maksudnya ukur keliling bagi renda tersebut. Kita tambah, kita ambil semua keliling dah, 3 unit tambah 3 unit tambah ni, jadi 12 unit. Itu maksudnya perimeter. Kita mengira keliling sesuatu objek. Jadilah itulah tadi maksudnya. Kita kira keliling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ataupun 3 unit, kita tambah 3 unit, tambah 3 unit, tambah 3 unit. Jadi 12 unit. Itu maksudnya perimeter. Perimeter ialah ukur keliling sesuatu benda, sesuatu bentuk. Itu maksudnya perimeter. Okay, kita tengok lagi. Ini ingat lagi. Ini yang kita belajar 2 minggu yang lalu. Wang kertas. Wang kertas ini apabila kita pamer, kita nampak berdirilah dia sebenarnya di atas. Kalau kita letak atas meja, dia mendatar. Ini bentuk apa? Bentuk 2D. Kalau kita letak atas meja kita, dia mendatar lah. Yang ni berhadapan dengan kita. Yang ni dia pergi ke sana, ke depan sana. Dia depan. Ini yang bawah ni, ini bila kita nak pamer, dia kita nampak naik lah. Dia dari bawah ke atas, sebenarnya dia mendatar. Itu bentuk 2D. Perimeter ni kita nak cari bentuk-bentuk yang 2D, sehelai, sekeping kertas, sekeping wang kertas. Itu benda-benda yang kita mudah nak mengira. Bila cikgu nak pamer, dia nampak atas bawah lah. Sini bawah, sini atas. Tapi sebenarnya sini menghadap kita, sini dia pergi ke sana, ke depan kita. Baik, itu bentuk 2D. Baik, kita tengok.
kita dah kira dah sebenarnya dulu kita mengukur sisi di atas ni. Sisi selari, atas dan bawah selari. Sini selari dengan tepi sini. Kiri sama dengan kanan, atas sama bawah selari. Baik, kita kira. Itu kita kira panjang wang kertas RM1 ni ialah 12.5 cm. Cikgu bundarkan, kita juga jadikan 13 cm. Senang nak kira. Jadi 13 cm. Lebar dia, ini kita panggil lebar dia dari depan kita dari berhampiran kita ke depan sana 4 cm. Okey. Baik. Berapa perimeter wang kertas RM1 ini? Cuba anak-anak kalau faham apa yang kita tengok yang tadi. Anak-anak yang di rumah yang bersama cikgu, cuba kira tengok berapa perimeter yang tadi. Mana lah tahu? Okey, kita tengok semua sama-sama nah. Okey, panjang yang setentang, yang selari. Ukuran sisi selari. Kalau selari 13 cm, setentang dengan dia, selari dengan garis atas, selari garis atas dengan garis selari, dia berapa ukuran dia? Juga 13 cm. Selari. Okey, 4 cm sebelah kiri, selari dengan sebelah kanan. Jadi 4 cm. Jadi kita mengukur keliling dah ni. Yang betul masuk ke keliling. Kita mula dari penjuru kiri sini di atas, terus bergerak, ataupun kita mula di mana saja tak apa, kita mula satu penjuru, kita ambil satu ukur 13. Dari atas ke sini 4 cm. Bawah juga 13 cm. Dan sisi sini pun 4 cm. Jadi untuk nak mengira perimeternya, kita buat apa? Ya, kita cara mudah, kita tambah. Kita ambil 13 cm, kita tambah 4 cm, kita tambah lagi 13 cm, 13 cm, tambah 4 cm, tambah 13 cm, dan tambah lagi 4 cm. Ada 4 sisi. 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kita tambahlah 14 cm, tambah 4 cm, tambah 13 cm, tambah 4 cm. Berapa cm? 13 tambah 4, 17. 17 tambah 13. Berapa? Tambah 4. Jadi keseluruhannya 34 cm. Keseluruhannya 34 cm. Nah, baik. Ini ialah perimeter. Maksudnya kita mengira keliling dia. Kita kira keliling, panjang keliling. Kita ukuran keliling, kita ukur keliling. Daripada penjuru ke penjuru, seterusnya keliling, kita keliling. Kita tak masuk ke dalam. Ingat yang tu. Perimeter kita tak kira dalam. Kita masuk ke dalam. Nah, baik. Itu maksudnya perimeter. Perimeter ialah kita kira keliling. Ingat. Kita ukur keliling dan kita tambahlah mudah. Ini salah satu cara kita tambah. Ada banyak cara, tapi cikgu tunjuk cara tambah semua. Itu maksud perimeter. Jadi, perimeter ialah mengira keliling. Mudah saja. Tambah keliling. Kita tambah keliling, kita ukur lah maksudnya. Ini kita ukuran dah cikgu bagi. Kalau anak-anak yang lain, kalau cikgu bagi kerja, kita kena bermaris lah. Kita dah belajar tu cara mengukur. Letak sini sampai ni tu, dari ujung sini sampai ujung sini, lepas tu ukur ujung. Jadi yang setentang sama panjang, ukurannya sama. Yang setentang sama panjang. Nah, baik. Seterusnya, itu tadi bentuk segi empat. Segi empat tepat lah ni, kita dah segi empat tepat. Bagaimana kalau perimeter untuk bentuk segitiga? Ini segitiga bersudut tegak. Apa yang mana yang dikatakan bersudut tegak ni? Di sini.
Kan kita belajar dulu, ini bersudut tegak. Bersudut tegak ni berapa nilai sudut ni? Kita belajar minggu lepas. Nilai bersudut tegaknya berapa? Sudutnya? Kalau ingat? Ya, bagus. Ada yang ingat. Nilainya ialah 90 darjah untuk sudut ini. Baik. Sisi sini, sisi yang atas, yang menegak dari bawah ke atas, yang mendatar ke bawah ini, ialah sisi yang bersebelahan. Ya. Serenjang. Kita panggil serenjang. Okey. Itu kita saja cikgu nak tanya. Ingat tak ingat lagi? Sisi pertama sini dengan sisi sini nama dia garis serenjang. Ya. Baik. Ini bentuk apa? Namanya segitiga bersudut tegak. Baik. Segitiga bersudut tegak sini. Cuba tengok. Bagaimana kita nak cari perimeternya? Nah? Okey, nak cari perimeter dia. Macam mana? Okey, kita pun kena tahu ukuran. Ya, mesti tahu ukur. Kalau tak tahu ukuran, kita tak boleh cari perimeter lah. Jadi kita ukur lah. Kalau ini cikgu bagi contohnya, nilai ada. Kalau anak-anak, kita dah belajar tu cara menggunakan pemaris, mengukur dari ujung sini dan ujung sini. Dari hujung ke hujung tu kita letak pemaris. Tapi ini cikgu dah bagi ukuran. Kalau di rumah, ambil pemaris. Kalau diberi bentuk segitiga, kita ukur dulu. Kita ukur kelilingnya. Itu perimeter. Okey, sekarang sisi di bawah. Berapa sini? 8 cm. Tapak dia. Segitiga ni 8 cm. Yang naik ke atas, tinggi dia. Dari puncak sini, ini puncak ni, naik ke atas tinggi, lurus. Dia lurus, bersudut tegak di sini. Berapa ukuran dia? Ya, 6 cm. Sini 8 cm. Tingginya 6 cm. Yang sini, sendengnya sini, ya, 10 cm. Okey, kita dah ada ukuran 8 cm, 6 cm dan 10 cm. Sekarang, berapa perimeter ukur keliling bentuk segitiga bersudut tegak ini? Okey, kita boleh ukur. Kita dah ukur dah. Kita ukur tadi, kita guna maris cikgu ni. Nanti kalau anak-anak di rumah nanti buat latihan, kalau tidak dibeli ukuran, kita ukur sendiri. Yalah, guna maris. Dah cikgu dah ajar dah. Peris online yang 2 minggu yang lalu, cara menggunakan pemaris tu. Siapa yang ikut tu ulang kaji kita, dia akan faham. Okey, baik. Sekarang kita tengok berapa perimeter. Ya, macam mana kita nak buat? Ya, bagus, senang saja. Kita tambah. Ya, bagus. Kita tambah tapak dia, tambah tinggi dia, tambah ukuran senden sini. Jadi, berapa? 8 cm. Kita tambah 6 cm, tambah 10 cm. Tambah sisi saja. Itu perimeter. Itu kita mengukur keliling. Jadi, berapa? 8 cm, tambah 6 cm, tambah 10 cm. Tolong kira cikgu sekejap. Apa boleh tolong kira? Ya, mudah saja. Berapa? 8 tambah 6 tambah 10. Ya, 24 cm. Ini perimeter bagi bentuk segi tiga bersudut tegak. Perimeter. Okey. Baik. Sekarang, ini bentuk juga poligon yang kita telah belajar minggu lepas. Apa nama poligon ni dulu kalau ingat? Kita bilang bucu. Ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Ada berapa sudut? Juga ada 6. Jadi nama apa? Bentuk ada 6 bucu, 6 sudut, 6 sisi. Jadi heksagon. Okey, baik. Diberi sisinya semuanya sama panjang. Kalau kita tengok ni sama panjang lah. Sama panjang. Jadi satu sisi, ya 3 cm. Juga kata 3 cm. Sekarang cuba kira perimeternya. Perimeternya berapa ukurannya? Perimeter bagi heksagon ni. Cepat. Cikgu nak tengok ada siapa, ada tak kawan-kawan yang bersama cikgu di
di dalam online? Siapa boleh jawab? Bapa? Ya. Perimeternya macam mana nak buat? Juga kita kira keliling dia. Satu sisi, dua sisi, tiga sisi, empat sisi, lima sisi, 6 sisi. Jadi, macam mana nak buat dia? Ya, ada 3, kita tambah 3, kita tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, 6 dah. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seterusnya, panjang tak? Kita tulis tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang. Ada tak kita boleh permudahkan? Ada berapa kali 3 ni kita bilang? 1 kali, 2, 3 kali, 4, 5, 6. Ada 6 kali. 6 kali kita tulis, kita ulang-ulang. 3 ni ada 6. Jadi kita boleh buat 6 kali. Itu maksud cikgu. Ada 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksud 6 kali. 6 kali berapa? Berapa yang 3 kita ni? Ya, 3 cm tu ada 6 kali. Jadi kita boleh buat ya. Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 sisi. Satu sisi sama berapa? 3 cm. Jadi 6 kali 3 samalah dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Boleh. Boleh kalau kita terus nak tulis 6 kali 3 cm. Boleh, tak salah. Pelbagai cara, pelbagai kaedah mengira. Tapi kalau siapa yang nak tulis 6 kali 3, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 pun tak salah. Boleh ditulis macam tu. Sekarang 6 kali 3 ataupun 6 darab 3. 6 darab 3 cm. Berapa? Ya, 18. Jadi perimeter bagi heksagon ni berapa? Ya, 18 cm. Jadi boleh faham? Jadi perimeter tu mudah saja, ialah kita mengira keliling sesuatu bentuk. Untuk tahun 4, tahun 5 dia sesuatu bentuk. Tapi hari ni cikgu nak fokus tahun 4 lah. Untuk tahun 4. Tahun 5 dan tahun 6 dia ada bentuk bergabung pula. Bergabung 2. Kalau bergabung 2 cikgu tak tunjuk contoh ni. Yang ni kita buat yang bentuk-bentuk yang tidak bergabung. Kalau bergabung, kita kira keliling aja. Maksudnya kita kelilingkan sesuatu bentuk itu, mengukur keliling sesuatu bentuk. Jadi kita dah dapat dah. Sini 3 cm semuanya 18 cm. Jadi perimeter bagi heksagon ialah berapa? 18 cm. Okey. Boleh faham sekarang apa itu perimeter? Boleh tulis? Cuba tulis. Apa itu perimeter? Ya, perimeter ialah mengukur keliling sesuatu bentuk. Kita mengukur atau dah lepas mengukur, kita mengira lah. Dan mengira dia macam mana? Ada cara tambah. Kalau tambahnya berulang 6 kali, kita tulis 6 kali 3 yang ukurannya 3 cm. Kalau 4 cm, 6 kali 4. Itu satu cara boleh. Tambah. Dan langkah yang kedua, kita darabkan. 6 darab 3 cm, jadi 18 cm. Jadi perimeter bagi heksagon ni ialah 18 cm. Kalau oktagon, ada berapa sisi? Kita belajar dulu oktagon. Oktagon, 8 sisi. Ya. Kita belajar itu sisi, bucu, sudut. Ada satu lagi yang kita telah belajar minggu lepas. Ya, perpenjuru. Kita belajar perpenjuru. Yang itu kita minggu lepas dah kita belajar dah. Cikgu harap semua apa yang telah kita belajar ni dibuat catatan dan ingat kembali. Dan anak-anak boleh buka balik, buka semula FB JPN Perlis tu dan boleh tengok ulang kaji mata pelajaran yang telah kita siarkan secara langsung. Ada URL dia di situ, klik saja dah kita boleh ulang kaji. Lama dah, sekarang dah fasa 6.
Kita buat dari fasa 1 PKP dulu, dah 100 hari lebih dah. Banyak yang rancangan ataupun mata pelajaran yang telah kita tayangkan, yang telah kita beri kepada anak-anak. Anak-anak boleh ulangan kaji. Tengok saja FB tersebut. Okey, itu mudah sekarang untuk ulang kaji. Okey, seterusnya perimeter cikgu harap anak-anak pun faham. Okey, kita tengok sini soalan sikit. Ini soalan ni cikgu ambil dari buku teks. Sebab tu sebab cikgu tahu semua anak-anak tahun 4 mesti ada buku teks sekarang. Buku teks matematik. Jadi senang. Sambil kita belajar, sambil tengok cikgu buat tuition, tutorial untuk anak-anak buat ulang kaji terus di buku teks. Senang. Sebab kalau cikgu ambil contoh dari buku-buku yang lain, mungkin nak ulang kaji susah. Sekarang ada buku teks, kita boleh buat belajar. Cuba cabar minda di sini dalam buku teks. Dia kata apa situ? Lukis bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segitiga yang mempunyai perimeter 12 cm. Segi empat sama, segi empat tepat, segitiga. Tak apa, okey. Cuba buat dulu segi empat tepat dengan segi empat sama ni. Yang perimeternya 12 cm. Apa itu perimeter? Perimeter kita kira keliling. Maksudnya kita kira keliling, kita tambah keliling. Jawapannya 12 cm. Anggapkan ni kotak ni adalah kotak 1 cm. Satu kotak, satu unit ni 1 cm, 1 cm, 1 cm. Okey. Semua buka buku teks. Selepas muka 212 tu, buka tengok cabar minda ni. Cuba ambil buku latihan, cuba lukis bentuk segi empat sama 12 cm perimeternya. Bukan ukuran satu tu 12 cm, tapi kelilingnya menjadi 12. Kalau segi empat sama, ada berapa sisi? Ya, segi empat ada 4 sisi lah, yang sama panjang. Jadi nak bagi jadi 12, kita lukis berapa? Satu sisi, berapa unit, berapa sentimeter. Ya, bagus. Ada 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2. Ya, inilah bentuk segi empat sama 12 cm. Betul ke? Mari kita cek. 12 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini 12 cm. Bagus. Ada yang sama? Okey, teruskan kita lukis segi empat tepat pula. Segi empat tepat yang berperimeter 12 cm. Cuba lukis 12 berperimeternya, kuku kelilingnya 12 cm. Bila segi empat tepat, selarinya sama panjang. Ya, yang selari sama panjang, yang setentang sama panjang. Dah semua? Okey. Macam mana? Ya, macam-macam lah. Ini cikgu buat cara mendatar. 1, kita semak 4 sisi, betul tak? Jadi tak? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 cm. Inilah maksudnya. Okey, segi empat sama. 3, 3, 3. Segi empat tepat. 4 dengan 2. 4 cm. Sini 2 cm. Okey. Segitiga. Segitiga ni cikgu kita kena guna jangka lukis lagi mudah. Tapi tak apa, ini cikgu tulis sini. Jadi sini okey, 4 2, sini 4 cm, sini 4 cm, sini 4 cm. Segi 4 dia segitiga sama sisi, maknanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, dia bawa dia jadi 12 cm. 4, 4, 4, 4 segitiga lah. Okey, baik. Sekarang cikgu nak tanya, kalau kertas 2D ni, yang di bawah ni, kita kata bawah, yang kalau kita letak atas meja, yang menghadap kita ini, nama sisinya adalah sisi panjang. Nama dia panjang. Yang ke depan ialah lebar. Panjang dan lebar. Kalau segitiga, yang bawah ialah tapak, yang menegak naik ke atas ni
ialah tinggi. Okey. Okey, baik. Mari kita tengok soalan ni. Cikgu bagi masa kepada anak-anak cuba jawab A dengan B ni. Cari perimeter, panjang setiap sisi. Yang A, bentuk apa ni? Segi empat sama. Okey, sebab sepanjang. Okey, segitiga bersudut tegak 5 cm. Cuba cari perimeter sekejap. Cuba cari perimeter sekejap. Berapa perimeternya? Berapa? Ya. Kalau sini 5 cm, sini 5 cm, 5 cm, kita buat apa tadi? Kita tambah 5, 5, 5, 5. Ada berapa kali kita tambah? 4. Jadi kita boleh buat 4 kali 5 cm. Boleh. Jadi berapa ukuran dia? Ya, 20 cm. Itu untuk perimeter segi empat sama. Baik, kita tengok segi perimeter segitiga bersudut tegak ni. Cuba cari tengok berapa. Kita ambil yang banyak. 12 cm tambah 13 cm. Jadi 25 cm. Tambah dengan 5. Jadi berapa? 30 cm. Macam mana silap? Betul tak? 28. 12 tambah 5, betul. Ini 28. Jadi 25 tambah 5, 28 cm. Kita mahulah 12 tambah 13 tambah 5, jadi 28 cm. Jadi itu perimeter bagi segitiga bersudut tegak. Kita tambah saja. Baik, cikgu bagi yang lain-lain. Cuba anak-anak tambah. Anak-anak kira C dengan D. Berapa perimeter bagi soalan C dan D ni? Apa nama bentuknya? Yang C ni? Soalan C apa nama bentuk dia? Soalan C bentuknya ialah segi empat tepat. Yang setentang, yang selari bawah. Bawah ni dengan atas selari. Kalau sini 8, atas pun 8. Kalau sini 15, sini pun 15. Cuba kira tengok. 15 tambah 15 berapa? 30. 30 tambah 8, 38. 38 tambah lagi 8. Jadi berapa? Ya, 46. Okey. Panjang setiap sesi. Ini semua soalannya ada dalam buku teks. Anak-anak boleh cuba jawab lah. Okey, cikgu tanya sekarang. Kita dah belajar dah. Ada bentuk macam ni. Ada berapa bucu? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang setiap sisi 4 cm. Jadi nama bentuk dulu. Jadi cikgu dah sebut dah, kita dah belajar dah. Ya, bila ada 8 sisi, 8 bucu, 8 sudut. Kalau penjuru, siapa ingat penjuru berapa? Penjuru 20. 20 penjuru. Itu kita belajar minggu lepas. Okey, bernama bentuk? Ya, nama bentuknya ialah oktagon. Okey, oktagon ada 8 sisi, 8 bucu, 8 sudut, 20 penjuru. Itu kita dah belajar. Okey, sekarang ini kita nak cari perimeternya pula. Perimeter dia. Berapa? Dia beritahu sepanjang satu sisi ialah 8. Jadi cara mudah macam mana kita buat tadi? Ya, ingat. Bagus. Cara mudah ialah kita ambil 8 kali 4 cm. Jadi berapa 8 kali 4? Ya, 8 kali 4 ialah berapa? 32 cm. Okey.
Oh bukan 82 lah, 32 ni silap tulis cikgu, silap tulis. 32, 8 kali 4, 32. Ni cikgu tulis. Okey. Seterusnya, perimeter kita dah habis. Cikgu harap anak-anak dapat jawab. Okey, cikgu nak perbetul sekejap lah. Boleh tak? Cikgu nak betul ni. 8 kali 4, 32 ni. Bukan 82, 32. Okey. Terusnya. Okey. 48, 32. Boleh? Okey. Kita pergi tajuk yang kedua. Sekejap aja lagi. Tajuk yang kedua ialah luas. Tajuk kedua ialah luas. Luas di sini bermaksud, kalau tadi kita kira keliling. Ni kita nak kira bentuk tu. Berapa luas dia? Bentuk je. Berapa luas dia? Contohnya di sini kata 1 unit. Ini 1 unit. Ini 1 unit. Jadi, luas 1 ni, kita ialah 1 unit persegi. Kita tulis 1 unit ialah 1 unit persegi. Kita sebut ya 1 unit persegi. Tapi kita tulis 1 unit ada 2 kecil ni. 2 kecil ni kita tak sebut 1 unit 2 kecil. Kita sebut 1 unit persegi. Simbolnya ialah 2 kecil. Awak 2 kecil. Sekejap lagi cikgu terang. Kenapa kita tulis 2 kecil ni? Ini maksudnya persegi. 1 unit persegi. Ini 1 unit persegi. Ini 1 unit persegi. Ini 1 unit persegi. Jadi keseluruhan berapa unit persegi? 1 unit persegi. 1 unit persegi. Ini 1 unit persegi. Okey. Yang ini yang kita panggil dia 1 unit persegi saja. Ini 1 unit persegi. Kalau yang ni 1 unit persegi juga. Yang ni 1 unit persegi juga. Ini 1 unit persegi. Jadi kedua-dua keseluruhannya adalah luas keseluruhan 4 unit persegi. Ya, 4 unit persegi. Jadi 4 unit persegi luas keseluruhan. Kita sebut 4 unit persegi, tapi kita tulisnya ialah 4 unit ada nombor 2 kecil. Itu cara tulis dia, cara tulis. Baik. Yang ni cikgu tunjuk terus. Luas bentuk ni warna biru ni, kertas segi 4 sama biru ni cikgu pecah-pecah pada 15 unit. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi luas keseluruhan ialah berapa? Yang ni kita kira sini 5 unit. Sini 3 unit. Sekejap lah. Cikgu nak, dia bukan persegi ni. Ini 5 unit. Sini 3 unit. Satu kawasan tu ialah persegi. Okey. Okey, nanti betul. Ini ada 5 unit. Tapi satu kawasan ni ialah 1 unit persegi. Jadi keseluruhannya ialah 15 unit persegi. Ini ada dia secara tak langsung semuanya ada 15. Sini ada 15 unit ukuran dia, sini 3 unit. Itu maksudnya. Dan dalam ni unit persegi. Cara mudah itu maksudnya luas dia. Keseluruhan luas ke semua ialah 15 unit persegi. Baik. Kita namakan. Okey, nama di sini ialah yang tentang di bawah, nama dia panjang. Sisi ni namanya panjang. Sisi sini nama dia lebar. Okey. Panjang yang di bawah panjang, tentang dia pun panjang. Sini nama lebar. Cara mudah kita nak buat. Kita bagi nama dia. Okey. Tadi panjang berapa? Ini dalam sentimeter. Panjang yang diberi segi 4 tepat ni 5 cm, atas 3 cm. Lebar dia 3 cm. Bagaimana nak cari luas keseluruhan? Kalau kita tak mau buat, kita tak buat kotak. Yang ini hanya kita ada ukuran saja. Ukuran yang diberi yang di bawah 5 cm panjang dan lebarnya 3 cm. Yang sentang sama lebar sama panjang. Macam mana kita nak cari luas dia? Luas bentuk ni. Luas ni. Macam mana nak cari dia? Okey, cara mudah
Kita ambil panjang, kita ambil lebar. Kita ambil panjang ni, ukuran panjang. Kita ambil lebar. Panjang dengan lebar ni kita buat apa? Kita darab. Itu. Bila darab, panjangnya berapa sentimeter? Ya, 5 cm. Lebarnya berapa? 3 cm. Sini panjang dia 5 cm, lebarnya 3 cm. Berapa? 5 darab 3? 5 kali 3? Ya, 15. 15 cm persegi. Lepas tu kita buat nombor simbolnya 2. Ada anak murid cikgu tanya, cikgu sebab apa kita tulis 2 sini? Sedangkan kita sebut persegi. Ya, itu simbol bagi persegi ialah 2. Sebab apa 2? Sebab 2 nombor hasil jawapannya kita kali 2. Ada 2 nombor. Itu cikgu beritahu anak-anak murid cikgu, ada ni 1, ada 2. 2 kita kali. Kita kali. Itu. Jadi persegi. Kalau ada 3, kali-kali 3, nanti kita ada 1 lagi kita kali 3, kita buat 3. Kalau 4, buat 4. 5, buat 5. Kalau 10, buat 10. 10 nombor tu kita kali 10. Itu maksudnya. Ini kita kali 2. 2 nombor. Jawapannya adalah hasil daripada didarab 2 nombor. Itu maksudnya. 15 ni adalah jawapannya hasil darab 2 nombor. 5 kali 3, 15. Jadi luas keseluruhan ni ialah 15 cm persegi. 5 kali 3, 15 cm persegi. Warna biru ni keluasannya ialah 15 cm persegi. Itu perimeter. Luas. Kalau perimeter, kita tambah saja. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 3, 16. Itu perimeter. Kita kira keliling. Tapi luas, kita cari luas dia. Luas kertas ni. Luas bentuk segi empat yang warna biru ni. Warna biru ni keluasan dia. Luas bilik. Kalau bilik, luas bilik. Kalau buku, luas buku. Perimeter, keliling buku. Itu maksudnya. Kita keliling, kita kira keliling. Itu perimeter. Luas, kita kira bentuk tu. Berapa luas dia. Jadi, itu maksudnya perimeter dan luas. Okey. Kita tengok contoh lagi. Kalau segi empat sama, ya, sama juga kita ambil panjang, darab, lebar. Kalau segi, kita tengok lagi dulu. Kita tengok yang ni dulu. Ini segi empat sama. Ini, yang warna kuning ni ialah luas yang kuning saja. Bentuk apa? Segitiga. Segitiga bersudut, tegak. Baik, kita tengok yang warna kuning. Segi empat sama. Macam mana cari luas tadi? Ya, kita ambil panjang, darab, lebar. Jadi untuk cari luas segi empat tepat, segi empat sama ialah panjang, darab, lebar. Panjangnya berapa? 4 cm. Lebarnya 4 cm. Jadi 4 darab 4, ya, 16 cm persegi. Kita tambah nombor 2 kecil dan kita sebut dia 16 cm persegi. Kita tak sebut 16 cm 2 lah. Jangan sebut 16 cm 2. Sebutannya ialah 16 cm persegi. Ni hasil darab 2 nombor dapat 16. Daripada 16 ni, ini. Panjang dia 4 cm, lebarnya 4 cm. Okey. Okey. Bagaimana pula kalau kita tengok ni, dia belah 2. Belah 2 kita boleh buat, kita ambil luas keseluruhan ni, panjang darab lebar ni, terus kita bahagi 2. 4 darab 4, cikgu maksudnya panjang darab lebar lah ni, 16 cm ni, bagi 2 dapat 8 cm, separuh. Itu. Kita boleh bagi 2. Kita ambil panjang darab lebar, dapat jawapan dia, kita bagi 2, dah ada separuh. Ini satu, tapi kita nak kira sebelah sini saja. Itu satu cara lah. Cikgu ringkaskan. 16 ni daripada mana? Sinilah panjang darab lebar. Sini panjang, sini lebar. 4 darab 4, 16. 16 cm persegi, kita bagi 2, dapat 8 cm persegi. Okey. Cikgu nak cepat sikit. Ini kalau macam bentuk segitiga. Segitiga macam ni. Dia ada garis lurus ini, kita panggil dia tinggi. Yang bawah, tapak.
dan dia mesti bersudut tegak. Dia ada bersudut tegak. Kita belajar ni sudut tegak. Kalau tak sudut tegak tak boleh. Sudut cakah ke, sudut tirus ke tak boleh. Dia mesti kena bersudut tegak. Sudut tegak sini 90 darjah sini. Sebab tu kita belajar dulu sudut tegak, sudut cakah, sudut tirus. Kalau dia jadi sudut cakah tak boleh. Contoh ada garisan di sini. Kita ambil panjang tu. Itu tak namakan tinggi. Tinggi mesti lurus bersudut tegak. Dari puncak sampai ke tapak. Ini tapak. Berapa tapak dia? Ya, tapak dia 6 cm. Tingginya mesti lurus dari puncak ke tapak dan dia boleh jadi sudut bersudut tegak. Kita dah belajar tu bersudut tegak. Jadi sudut tirus tak boleh, jadi sudut cakah tak boleh. Dia mesti sudut tegak. Jadi kita ambil tapak dengan tinggi ni kita buat apa? Nak cari luas segitiga ni. Ya. Kita ambil tapak dengan tinggi ni kita darab, lepas tu kita bahagi 2 pun boleh juga. Jadi kita bagi berapa? Tapaknya berapa? 6 cm, tingginya 8 cm. Lepas tu kita bahagi 2. Dapat berapa? 6 kali 8, 48. 48 bagi 2, 24. Ataupun kita pemudah sini, 6 dengan 2, 6 bagi 2 dapat 3. 3 cm darab 8 cm dapat 24 cm. Itu cara mudah kita pemudahkan. Ataupun kita terus ambil 6 darab 8, 48 cm persegi, kita bahagi dengan 2, dapat 24 cm persegi. Itu satu cara. Cara yang kedua, kalau bagi bentuk macam ni, ya, yang bawah tetap tapak, yang lurus dari atas, kan tadi cikgu beritahu dah, dia mesti bersudut tegak. Bersudut tegak sini, bersudut tegaknya. Sini sudut apa sini? Sudut cakah tak boleh. Dia mesti bersudut tegak. Daripada puncak, kita garis lurus dan sini jadi sudut tegak. Ya, itu nama dia tinggi nah. Jadi tingginya apa? 4 cm. Jadi macam mana nak cari dia? Itu tinggi, itu tapak. Jadi sama nak kita ambil tapak kali tinggi bagi 2. Okey, ini yang kita buat tadi. Dan satu lagi kita boleh guna yang ni. Kita ambil 1/2 darab tapak darab tinggi. Ini pun boleh. Untuk luas segitiga kita guna 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapaknya berapa? Tapaknya 3 cm. Tingginya 4 cm. Jadi 1/2 darab 3 darab 4. Macam mana nak selesai dia? Selesai dia sama lah. 1 darab 3, 3 darab 4, 12. 12 bagi 2 dapat 12 cm persegi, kita bahagi 2. Dapat apa? Ya, dapat 6 cm. Nampak? 6 cm persegi. Sama jawapan dia. Kita ambil tapak darab tinggi bahagi 2 boleh. Ataupun 1/2 darab tapak darab tinggi. Pun sama. Jadi, kita boleh guna 1/2 darab tapak darab tinggi. Ataupun tapak darab tinggi kita bahagi 2. Itu sama. Untuk cari luas segi 3. Cikgu suka guna yang ni. 1/2 darab tapak darab tinggi. Bentuk macam mana pun mesti 1/2 darab tapak darab dengan syarat tinggi kita ambil dari puncak lurus ke sama dengan tapak. Jangan ambil yang tak lurus. Yang ni dia jadi sini bersudut sudut apa ni kita belajar dulu. Ya, sudut cakah. Sudut cakah tak boleh. Sudut tirus pun tak boleh. Ni sudut tirus. Nampak sudut tirus sini. Jadi dia mesti bersudut tegak. Itu kita belajar dulu jenis-jenis sudut tu. Sudut cakah, sudut tirus, sudut tegak. Sudut tepat. Ni sini. Sudut tegak sini. Jadi, inilah namanya tinggi. Kita ukur lurus. Kita tak pernah ukur tinggi, kita duduk sengit. Kita diri tegak. Diri tegak. Itu namanya tinggi. Kita ukur tinggi, kita diri tegak. Tegak, Itu 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi, bentuk di sini ialah luas bagi hijau ni, segitiga ni ialah 6 cm persegi. Sama. Cikgu tunjuk 2 cara. Okey. Ini main latihan sikit lah. Kita nak. Cikgu tak mau. Cuba kira yang B ni. Cuba kira yang B. Semua anak-anak. D ni. D. Cuba kira yang hijau ni. Berapa luas segitiga warna hijau ni? Yang hijau ni. Kita nak guna apa? Cikgu tunjuk situ. Kita guna 1/2 darab tapak darab tinggi.
Yang mana tapak? Ya, 8 cm. Yang mana tinggi? Ya, tinggi ni dari puncak lurus, dia jadi bersudut tegak di sini. Tak boleh ambil tinggi yang berjadi sudut cakah ataupun sudut tirus, tak boleh. Kita kena buat ni dia lurus kan, jadi ini bersudut tegak. Jadi 1/2 darab berapa? Ya, darab 8 dan darab 6. Berapa jawapannya? 1/2 darab tapak darab tinggi? Ya, 20. 8 darab 6, 48. Jadi 48 cm bahagi 2, ya 24 cm persegi. Ada siapa yang kira? Yang ni pula. Berapa luas? Yang ni mudah saja. Luas dia 8 darab 5. Panjang darab lebar. 8 darab 5 berapa? 8 darab 5. 40 cm persegi. Nah? Ya. Okey. Yang ni mudah. Terus dapat jawapan. Berapa? Yang kuning segi 4 tepat. Ya. Segi 4 sama. 7 darab 7. Ya, 49. Ini 40 cm persegi. 49 cm persegi. Okey. Yang ni? Cuba kira yang ni. Okey. Cikgu ambil yang tu dulu. Yang ni mudah saja. Okey. Berapa yang F ni? Kita guna apa? Ya. Guna 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapaknya yang mana? Ya, tapak yang bawah. Yang lurus di bawah tapak keseluruhan. Tinggi 5 cm dari puncak ke, jadi pada sudut tegak. Jadi 40 cm persegi. Yang ni 24. Okey, senang je. Baik. Cikgu harap kita dah belajar tadi perimeter. Perimeter ialah ukur keliling. Lepas tu cari luas. Kalau segi 4 tepat, panjang darab lebar. Kalau segi 3, 1/2 darab tapak darab tinggi ataupun tapak darab tinggi bahagi 2. Itu. 2 tu, 3 tu yang ni yang kita belajar. Dan soalan-soalan yang cikgu ambil ni adalah soalan-soalan dari buku teks matematik tahun 4. Cubalah buat ulang kaji lagi untuk kita nak lebih faham. Nah, dan kalau boleh, kalau tak faham, buka balik semula URL yang ada dalam FB ataupun Facebook JPM Perlis ni. Kita boleh buat ulang kaji di lain-lain waktu dan ketika. Jadi cikgu berharap cikgu nak sampaikan di sini, sampai sini dululah tuition online kita pada hari ini. Sebab itulah kita tak masuk lagi isi padu, sebab panjang dengan perimeter dengan luas ni pun mengambil masa untuk kita nak sama-sama, sebab dia banyak. Ni pun kita tengok secara laju-laju, tapi cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan ini anak-anak semua boleh faham, boleh ingat. Dan kalau tak ingat juga nak ulang kaji, macam cikgu kata tadi, boleh buka semula, klik semula URL yang telah dibekalkan. Nah, dan dia akan kekal dalam FB kita ini untuk memudahkan. Dan begitu juga ulang kaji kita yang sebelum ni, topik-topik sebelum ni boleh juga diperolehi semula, tak hilang insya-Allah. Dan akhir sekali cikgu ucapkan terima kasih lah pada semua anak-anak yang bersama cikgu pada pagi ini, pada hari Jumaat ni, pada berbahagia ini. Dan cikgu berharap kita sama-sama lah berusaha lah untuk mengekalkan kecemerlangan anak-anak kita di rumah dan belajar di rumah ni, home based learning ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak,
penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.